Jumpa bomo untuk hidupkan arwah tunang. Hai, Assalamualaikum guys. Kembali bersama Liana untuk kita menceritakan tentang satu kisah benar tentang seorang wanita bernama Ima. Tapi bukan nama sebenar lah. Jadi, Ima ni dia telah berkenalan dengan seorang lelaki dan mereka bercinta selama 2 tahun. Sempat bertunang lah. Yang kejadian ni bermula 2-3 bulan selepas diorang bertunang, yang mana tunang dia ni terlibat dalam satu aksiden waktu dia tengah on the way balik daripada kerja malam, dan dia meninggal serta-merta di tempat kejadian. Pada pagi hari kejadian tu, tunang dia ni adalah chat dengan Ima ni yang berbunyi, "Sayang, I nak kahwin dengan you." So Ima ni dia tak expect kejadian tu berlaku, sebab yelah orang dah ajak kahwin, hati tu yang berbunga-bunga kan. Tiba-tiba tunang meninggal, siapa yang tak sedih? Ima tak boleh nak terima perkara ni sebab dia masih tengah sayang gila-gila dekat tunang dia tu. Sampailah dia jatuh depression sebab dia tak boleh nak move on, dan dia mula kurung diri dia dekat dalam bilik. Dia tak keluar selama 6 ke 7 bulan macam tu. Dan dalam bilik tu dia asyik termenung. Dia tengok barang-barang yang arwah kasih dia. Dia tengok gambar-gambar dia dengan arwah. Dia sampai dia sampai ada satu niat untuk bunuh diri lah. Dan dia dah attempt suicide dah pun. Yang mana dia attempt untuk overdose ubat. Tapi baik time dia overdose ubat tu, abang dia lalu dekat bilik dan nampak dia dalam keadaan yang tak sedar diri, dan inform dengan mak ayah, dan diorang bawa dia pergi ke hospital untuk dapatkan dapatkan rawatan. Di sinilah titik permulaan Ima dan alam gaib, yang mana dia kata, menurut Ima lah, dia dah lama dah buat research tentang bomoh ni, dan akhirnya finally dijumpa juga seorang bomoh yang duduk di pelusuk kampung. Waktu ni Ima dia dah tak fikir apa dah. Dalam kepala otak dia cuma nak arwah tunang dia hidup balik je. So dia siap-siap, dia terus pergi drive sendiri ke rumah bomoh tu dekat pelusuk kampung tu. Dan bomoh tu bagi tahu dia yang dia boleh buat, tapi dia perlukan beberapa barang. Iaitu dia perlukan rambut arwah, barang pemberian arwah, dan juga gambar-gambar arwah lah yang ada dengan Ima. So Ima ni dia tak buang masa. Malam yang sama dia pergi jumpa bomoh tu, dia patah balik rumah. Dia pergi ambil barang-barang yang bomoh tu minta. Tapi dia tak adalah rambut tu, sebab yelah takkan dia nak simpan rambut kan. Then dia proceed pergi dekat rumah bomoh tu. Dia bagi barang-barang kat bomoh tu, suruh bomoh tu proceed je dengan apa yang dia nak buat. Sebab memang dia tak fikir apa dah. Time tu dalam fikiran dia cuma nak arwah balik je. So balik dekat rumah, Ima dia buat apa yang bomoh tu instruct dia untuk buat lah. Yang mana bomoh tu ada bagi satu bungkusan kain kuning untuk Ima simpan dekat dalam bilik dia tanpa pengetahuan sesiapa. Suruh sorok lah. So dia sorok kain kuning tu. Dan malam keesokannya dia start buat ritual. Ritual yang mana bomoh tu bagi tahu dia kena buat dalam pukul 9 ke 10 malam dalam keadaan berbogel, dan dia kena baca mantra dengan mata terpejam dalam masa 3 minit macam tu depan cermin. So Ima ni dia buat lah precisely apa yang bomoh tu cakap. Dan dia kata waktu dia baca mantra tu dan dia pejam mata, dia terasa ada angin bertiup dekat sebelah dia. Dan bila dia buka mata, dia nampak arwah tunang dia dekat belakang, dekat dalam cermin tu. So waktu tu dengan keadaan yang tak percaya, dia pandang belakang dan dia nampak betul-betul arwah ada dekat belakang dia. Dia dah tak fikir apa dah. Tak fikir kalau kita tengok arwah ada dekat belakang, kita takut kan. Yelah hantu kan, tiba-tiba je dah meninggal, tiba-tiba hidup balik kan. Tapi waktu tu Ima dia dah tak fikir apa dah. Sebab dia fikir dia rindu sangat dengan arwah ni. Dia terus peluk arwah tu. Memang betul dia kata dia bukan hantu. Dia boleh pegang, dia boleh rasa arwah tu. Dan memang arwah tu acting macam arwah tunang yang dia kenal dulu. So menurut Ima time tu, dia buat ritual ni setiap malam. Dan arwah akan datang, diorang berborak, diorang spend time together lah. Sampailah subuh arwah akan gerak. Sebab arwah ni tak boleh ada time siang. So dia punya masa daripada malam lepas pukul 10, 9, 10 tu sampai sebelum subuh. So nak dijadikan cerita, benda ni berlanjutan lama tau. Sampai satu hari tu Ima ni dia terlupa nak kunci pintu bilik. Dan waktu tu her mom, dia buka pintu dan dia nampak Ima dalam keadaan bogel tengah bercakap seorang-seorang. Which is mestilah weird kan. So mak dia tanya, bercakap dengan siapa tu? Tapi Ima kata respon dia
Dia cuma pandang mak dia, lepas tu dia ignore and then dia terus bercakap balik dengan arwah. Dan dia ada mention lah, arwah cuma senyum dan diam je waktu ada orang lain dekat sekeliling dia orang. So mak dia ni pelik lah, kenapa anak dia macam tu kan. Mak dia bertanya lagi itu dan ini, tapi Ima ni dia macam mungkin dia serabut. So dia suruh mak dia keluar, dia tolak mak dia keluar and then dia terus kunci pintu. Mak dia mestilah, mak mana yang tak risau, anak dah lama berkurung tiba-tiba jadi macam tu kan. So dia bagi tahu dekat family yang lain dan diorang decide untuk bawa dia pergi berubat. Waktu tu Iman ni bagi tahu yang dia rasa serabut sangat time tu sebab dia rasa macam semua orang tak nak dia bahagia. Kenapa semua orang tak nak dia bahagia? Dia tak nak pergi berubat tu sampai ada kejadian yang mana diorang paksa dia pergi berubat dan dia mengamuk sampai dia bertindak secara agresif. Dia ada pukul parents dia sebab dia tak nak pergi. Tapi family dia tak putus asa. Family dia tetap bawa dia pergi berubat, tetap bawa dia pergi jumpa bermacam-macam ustaz. Tapi dekat sini Imam menyatakan lah yang dia dah jumpa banyak ustaz tapi dia punya keadaan tetap tak sembuh lagi, tetap tak pulih sepenuhnya lagi. So dekat sini ritual dia tu, dia berjumpa dengan tunang dia tu berjalan seperti biasa dalam jangka masa tu 2 tahun yang diorang ambil masa untuk dia sembuh tu, masa dia berubat tu dia tetap buat perkara yang sama. Dan sampailah satu masa ni ada seorang ustaz yang tak putus asa untuk rawat dia. Ustaz ni dia kata dia tak suka dengan ustaz ni. Mula-mula dia menyampah dengan ustaz ni, dia tak suka. Tapi ustaz ni dia tak putus asa. Dia datang juga rumah Ima tu seminggu 2-3 kali dia datang untuk berubat Ima. Sampailah satu hari Ima ni dia tersedar daripada keadaan dia yang tidak waras tu. Dan bila macam Liana bertanyalah dekat dia, apa perasaan dia time tu, dia tak sedar ke apa yang dia buat kan. Dan dia bagi tahu yang sebelum ni yang waktu dia tak waras tu dia rasa semuanya macam mimpi je. So dia memang orang kata dia sedar tapi dia rasa benda tu macam mimpi. Dan after that dia dah sedar apa yang dia buat, dia tahu benda yang dia buat tu syirik. So dia slowly lah pilih jalan untuk berubah dan dia slowly juga buka hati untuk terima pemergian arwah dan dia doakan arwah. Of course waktu tu dia ada sokongan keluarga untuk untuk bagi dia nasihat, untuk bagi dia kata-kata semangat, untuk dia teruskan berubah ke arah yang lebih baik. So pengajaran daripada cerita ni untuk semua orang adalah memang betul kalau kita sayang, kita ni manusia, kalau kita sayangkan seseorang tu, kita sayang dia gila-gila, betul-betul kita sanggup buat apa je untuk dia, betul tak? Siapa je yang nak hilang orang yang dia sayang? Tak ada siapa pun yang nak hilang orang yang dia sayang. Tapi janganlah sampai kita gunakan satu kaedah yang syirik untuk buat sesuatu untuk kepentingan ataupun untuk kepentingan sayang kita tu, perasaan kita tu sendiri, sampai kita menyusahkan orang lain, sampai kita memburukkan keadaan diri kita sendiri. Apa yang kita boleh buat bila kita kehilangan seseorang ataupun kita ditimpa ujian adalah kita kena belajar redha dan sabar. Sebab apa? Kita kena tahu yang Allah tu dia turunkan ujian untuk kita tu bersebab dan dia tahu apa yang terbaik untuk kita. So tak kisahlah manis ke pahit ke, kita belajar untuk terima semuanya, InsyaAllah.